Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rakan, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Internet lost. Hal ni. Okay, sekejap putus sekejap. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, connection success. Boleh komen di ruang komen bagaimana audio dan video di tempat anda masing-masing. Lihat macam ada sedikit technical pada internet. Anda bagaimana di tempat masing-masing? Mungkin video tidak begitu lancar. Yang penting, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat dengar suara dengan baik lah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kongsikan kepada anda semua dapat dijadikan panduan. Audio video clear kat sana. Alhamdulillah. Sekat-sekat loading. So far kita dapat dengar sound audio dengan baik. Okay. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, Aikim pada malam ini masuk ke episod yang ke-261. Sekali lagi. 261. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada rakan-rakan sekalian. Sebelum kita terus dengan lebih lanjut, jangan lupa untuk kongsikan video ni kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita semua. Ajak mereka bersama-sama dengan kita pada malam ini, baca satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan sebelum kita laburkan tirai, sebelum kita berehat pada malam hari ini, kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT, insya-Allah. Baik, kita terus untuk info tajwid. Segmen yang pertama kita, iaitulah info tajwid. Pada malam ini kita akan lihat tentang hukum pada ayat Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di dalam suratu Ali Imran. Baiklah, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana kita sedia maklum bahawa Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum adalah merupakan dua ayat yang berbeza. Maksudnya Alif Lam Mim satu ayat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat yang lagi satu. So biasanya kebanyakan daripada kita akan baca dengan berhenti pada ayat pertama, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu. Apa yang kita ingin bincangkan pada malam ini adalah bagaimana bacaan ketika wasal, bagaimana bacaan ketika bersambung antara ayat pertama dan ayat yang kedua. Tentu sekali akan menjadi dua huruf yang mati akan bertemu. Kenapa kita katakan dua huruf yang mati akan bertemu? Nanti kita akan lihat ejaan dia bagaimana. Iaitu huruf pertama adalah huruf mim yang terakhir pada kalimah mim. Mim, ya, mim. Mim baris bawah, ya mati, mim pun mati. Baru dia bunyi mim. Betul? Manakala huruf yang kedua adalah huruf lam pada kalimah Allah itu sendiri, yang pada perkataan Allah itu sendiri. So bertemu dua yang sukun. Okay, bertemu
dua yang sukun. Secara jelasnya seperti yang kita paparkan pada FB ini, alif ejaan dia alif lam fa. Alif lam alif mim lam 6 harakat. Mim ya mim, mim baris bawah, ya mati, mim mati. Kemudian kalimah Allah. Oleh kerana dua huruf mati itu bertemu, maka huruf mim diletakkan baris atas. Ini dalam pelajaran kita yang lalu kita telah pelajari tentang iltiqa as-sakinaini, pertemuan dua huruf mati, okey, dalam dua perkataan. Okey. Antaranya meletakkan baris pada huruf pertama jika ia adalah huruf yang sahih atau huruf lin atau huruf tanwin. Okey. Kita meletakkan baris pada huruf mati yang pertama, iaitu pada huruf mim. So baris mana yang sesuai adalah kita meletakkan baris atas. Sekiranya kita baca dengan sambung, okey, maka huruf ya yang dipanjangkan mat sebelum mim boleh dibaca dengan dua cara. Okey, faham? Sekiranya kalau kita sambung bacaan ini, dia akan jadi alif lam mim ma Allah. Kalau kita tak letak baris, tak boleh baca. Sebab sekarang ni kita tengah bincang bagaimana untuk kita baca dengan wasal. Bagaimana kita nak baca dengan bacaan yang bersambung. So, tidak kita mesti bariskan salah satu daripada dua huruf mati. So, mengikut kaedah, kita kena bariskan huruf mati yang pertama dengan meletakkan baris di atas. Kalau kita baris mati dua-dua, tak boleh baca. Mim Allahu la. Tak, Arab tak baca begitu, okey? So kita akan baca alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu adalah bacaan pertama, dibaca dengan kadar 6 harakat pada mad lazim. Kerana baris atas bukan yang asli, tidak diambil kira. Okey. Kerana apa boleh dibaca dengan mad lazim? Kerana apa boleh dibaca dengan harakat? 6 harakat. Kerana ia diiktibar sebagai, diambil illah sebagai mad lazim. Okey, mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Kemudian boleh juga bacaan yang kedua, wajah yang kedua, iaitu dibaca dengan kadar 2 harakat. Okey, kerana apa boleh baca 2 harakat? Kenapa yang atas tadi boleh baca dengan 6? Kalau boleh baca dengan 6 disebabkan itu adalah mad lazim. Okey, itu adalah mad lazim. Mungkin kita akan tanya, kenapa mad lazim sedangkan mim berbaris di atas? Mim yang berbaris di atas itu tidak diambil kira kerana mim itu adalah mim bukan mim asli. Bukan mim baris yang asal, tetapi diletakkan baris kerana bertemu dua yang sukun. Baik, yang kedua, kalau kita baca dengan kadar 2 harakat, atas alasan apa kita baca boleh baca dengan 2 harakat? Atas alasan ketiadaan faktor ataupun sebab mad. Ataupun sebab mad asli. Sebab mim itu dikira sebagai berbaris. So bila mim itu berbaris, ya itu akan jadi mad asli saja. Kerana huruf mad selepas dia berbaris dikira mad asli, mad tabi'i. Kalau huruf mad selepas dia mati, seperti mana yang bacaan pertama yang dikira sebagai mad lazim itu, dia jadilah sebagai mad lazim. Okey. So ini adalah alasan yang diberikan seperti mana yang telah mereka riwayatkan daripada Imam Hafs, daripada riwayat Hafs an Asim. Okey. So bacaan yang kedua dengan kadar 2 harakat pada mim, kemudian membariskan mim yang baris di atas. Bagaimana bacaannya? Begini. Alif lam, lam tetap 6 harakat. Sekarang kita punya perbincangan yang berlaku, pertukaran yang berlaku pada khilaf adalah mim yang mungkin boleh baca dengan 6 harakat dan boleh baca dengan 2 harakat. So alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu.
yang kita masukkan. Okay. So tuan-tuan dan puan dapat apa yang kita sampaikan, kongsikan pada malam ini. Cara bacaan Alif Lam Mim secara wasal dengan huruf dengan ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, di dalam surah Ali Imran. Ada 2 wajah dengan kadar 6 harakat dan 2 harakat pada mim. Dapat kan? Okey. So itu perkongsian kita pada malam ini, dan kalau dah okey, kita teruskan kita punya pertemuan untuk segmen yang seterusnya, iaitu bacaan ayat suci Al-Quran. Adakah anda semua telah bersedia? Rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, anda bersedia atau bagaimana? Tolong komen sedia. Kita pada malam ini, Taranum tema kita apa? Yang rakan-rakan yang dah tonton, yang kita kongsikan di Instagram pun kita ada kongsikan, di YouTube juga kita ada kongsikan. Hari ini kita akan baca muka surat yang ke-261, yang mana merupakan juzuk yang terakhir. Muka surat bagi juzuk yang ke-13. Muka surat terakhir bagi juzuk yang ke-13, dan juga muka surat terakhir bagi surah Ibrahim. So esok insya-Allah kita akan melangkah ke juzuk 14. Alhamdulillah. Baik, dengan Taranum Sikah. Betul Ustaz Zufi. Maryam, yes. Okey, mari kita sama-sama mulakan. Astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sedia mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Sedia mula. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب. terakhir هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا
أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Silakan, sedia mula. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita telah sama-sama selesaikan bacaan daripada muka surat yang ke-261. Bermakna kita telah selesai sama-sama membaca ayat suci Al-Quran sebanyak 13 juzuk secara bertalaqi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat dimanfaatkan untuk bacaan kita sendirian, untuk diri tuan-tuan dan puan-puan, dan boleh sebarkan kepada rakan-rakan kita. Baik, rakan-rakan, kalau ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan di ruang komen, atau juga saya mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru hadir. Kita dalam IKIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik setiap jam 10.30 malam bagi edisi Ramadan. Okey, yang biasanya kita live awal sedikit dalam pukul 10. So sebenarnya Ramadan ini kita beri luang pada tuan-tuan dan puan-puan untuk selesaikan tarawih dengan tenang, makan-makan dulu apa yang patut, kemudian kita baca satu muka surat sebelum kita tidur, laburkan tirai, rehatkan diri pada setiap malam. Baiklah rakan-rakan, kalau tidak ada sebarang pertanyaan, saya fikir sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Kita akan jumpa lagi seperti biasa pada malam esok jam 10.30 malam dalam IKIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. #sebar kebaikan. Jangan lupa kongsikan video ini tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.